Assalamualaikum Puan Anissa. Waalaikumsalam Cik. Ya, terima kasih ya sebab sudi datang untuk sesi kaunseling kita yang pertama ni. Ya, sama-sama Cik. Puan Anissa rasa macam mana hari ni? Ada rasa baik sikit. Dia masa datang daripada rumah tadi tu jalan tak jam? Jam juga dengan keadaan kereta yang banyak tu mengganggu. Biasalah duduk di KL kan. Jadi tu jalan sentiasa jam. Betul tak? Betul je. Dia dah makan belum ni? Dah Cik. Tak apa. Pada saya tak perlu panggil Cik. Just panggil saya Johari saja. Ya? Baik. Suara. Okey, Cik Anissa, saya difahamkan Cik Anissa ada buat appointment dengan saya untuk sesi kaunseling ni kan? Ya. Jadi sebelum tu Cik Anissa datang sini ni berseorang yang ke berdua? Atau datang dengan suami ke? Sendiri. Oh sendiri. Drive sendiri lah ni? Ya. Pukul berapa daripada rumah tadi? Dalam saya tak pasti lah Cik. Tak apa. Masa penting tapi jangan kita di mamak masa. Ya? Ya Cik. Puan Anissa, Puan ada sakit-sakit? Macam sakit kepala ke apa ke sebelah tangan hari? Ada juga. Migraine ke? Tak ada. Rasanya lebih kepada tension kot. Tension. Tension macam mana tu? Dia mengganggu fikiran. Ya ke? Boleh kita kongsi? InsyaAllah. Tak apa. Dengan saya, Puan Anissa jangan risau ya. Saya adalah kaunselor yang bertauliah. Saya ada lesen saya sendiri dan saya ada akta yang perlu saya patuhi. Jadi Puan Anissa boleh percayakan saya sebab sekiranya berlaku kebocoran maklumat, Puan Anissa boleh dakwa saya mengikut undang-undang di Malaysia. Ya? Jangan risau sebab sebagai seorang kaunselor saya kena berpegang teguh kepada prinsip-prinsip tersebut. Boleh ya Puan? Okey. InsyaAllah dengan seberapa mampu yang mungkin saya akan membantu Puan menyelesaikan masalah Puan. Ya Puan? Ya, terima kasih. Sama-sama. Puan jangan rasa ni, Puan boleh bercakap dengan saya mengikut ni. Puan jangan risau dengan saya. Saya orang biasa je. Okey. Puan cerita macam kita ni kawan. InsyaAllah kita akan boleh berinteraksi. Boleh ya Puan? Ya Cik. Apa yang mengganggu Puan? Hal kerja. Kerja? Puan kerja di mana? Kem terendah. Kem terendah. Ya. Puan kerja bagian apa? Lukis plan. Pelukis plan. Kalau tak menjadi kesalahan, boleh Puan ceritakan sikit apa yang mengganggu Puan sampai Puan rasa diri Puan rasa tertekan sangat? Saya sedia mendengar. Tekanan yang melibatkan saya punya job drawing tu terlalu mengganggu. Apa saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia yang macam mana tu Puan? Dari sudut yang macam mana? Tekanan kerja daripada pihak atasan. Kehendak pihak atasan dia. Kenapa Puan? Dia minta yang bukan-bukan? Kadang-kadang seolah-olah seperti dipergunakan. Maksud Puan? Kegunaan peribadi. Kepentingan peribadi maksud Puan? Kepentingan peribadi. Maksudnya di sini Puan seperti dikeralakan. Ya, betul. Itulah lumrah dunia kan Puan? Orang baik selalu ditindas. Betul tak?
Ya, macam tu lah rasanya. Siapa orang tu? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Kedudukan dia, pangkat dia? Ada atas pada saya. Supervisor. Macam tu lah. Kenapa dia selalu ni puan tu? Dia selalu suruh puan kerja lebih masa tu? Ya. Sedangkan saya mempunyai family dan mempunyai 2 orang anak. Gaji puan dengan gaji dia? Jauh berbeza. Tapi Tapi puan hasil daripada job yang saya buat tu tak nampak. maksudnya contohnya lah puan ya, buat kerja sama-sama, dia je makan seorang, macam tu? Macam tu lah. Oh. Sedangkan waktu kita di rumah, waktu kita sakit, semua kita korbankan. Sampai satu tahap diri sendiri demam ataupun sakit ataupun masuk hospital, dia tak take care pun. Dia yang dia tahu dia nak kerja barang tu siap. Ya. Ialah pelan kan, pelan pun kita sedia maklum puan. Nak buat itu dah lah kena fokus, Ya. main dengan masa. Betul tak? Ya. Pada satu hari tu saya baru lepas balik. Dalam 2 bulan saya lepas balik, saya naik kerja. Kemudian saya bercadang untuk berkhusus. Tapi last minute saya tolak berkhusus. Sebab memikirkan anak saya tu apa orang kata, terabai kalau saya pergi khusus. Sebab saya nampak suami saya tak mampu untuk handle dia di peringkat umur 2 bulan. Jadi saya tolak khusus last minute dan saya terus bekerja. Di situ saya nampak pihak atasan saya sikit pun tak beri saya kelebihan sebagai seorang ibu yang anak kecil. Dan saya ditempatkan di Job station ke buat? tak, maksud saya, job saya tu dia Job puan tu dia bagi kat puan? job hakiki tetap saya buat, job tambahan saya terpaksa buat. Oh, bukan mengurangkan beban puan, Ya. menambah ke beban puan lagi. Ya. Sedangkan waktu tu Macam tu. saya masih ada baby yang masih memerlukan perhatian. Nak, orang cakap kan, berapa usia baby puan tu? 2 bulan lebih. 2 bulan. 2 bulan lebih. Weh, 2 bulan ni puan, bukan, weh, kalau ikutkan daripada kiraan dalam bidang perubatan lah, 2 bulan ni, kalau kerajaan lah macam puan ni, bukan ke puan tengah bercuti waktu tu puan? Saya ambil cuti 2 bulan. Kalau ikutkan memang 3 bulan, tapi saya memikirkan nak pergi kursus. Dan sekali saya tolak kursus, saya terus on bekerja. Jadi kat situ dia orang nampak saya ni mampu melakukan kerja lebih. Tanpa memikirkan kebajikan puan sebagai staf bawahan. Ya. Tak baik lah macam tu puan. Kemudian saya mengalami masalah bengkak susu yang amat serius. Sampai terpaksa di-refer kepada hospital. Ya, saya dibedah dan saya terpaksa berada di hospital selama 4 hari. 4 hari? 4 hari saya ditahan di Kos? hospital. Kos memang kerajaan tanggung, tapi orang cakap dari segi kemanusiaan tu nampak macam tak beza. Macam mana pula dengan suami nak jaga anak-anak kan? Ya. Dia orang tak fikir pun semua tu. Betul. Tu saya rasa tertekan. Saya rasa pedak. Geram. Sebab nampak di situ mengambil kesempatan semata-mata, bukan memikirkan kebajikan. Adakah ada orang lain yang menyucuk apa dalam konteks tu yang macam menghasut orang tu supaya macam puan tak semestinya puan seorang je staff dia kan? Pelukis pelan ni kan dia ada macam hierarki, dia ada ketua, lalu tu dia ada pembantu, dia ada staff-staff di bawahnya kan? Jadinya tu takkan dia tak ada orang lain? Dia ada, tapi mungkin sebab yang lain tu tak berapa nak diharapkan ataupun dia rasa tak boleh harap, dia nampak pada saya, jadi semua job dia tala ke saya. Di masa yang sama saya jadi seperti yang lain tak ada fungsi.
konteks tu Puan tak ada masalah dengan dia kan? Dari sudut peribadi pun semua? Tak ada masalah, tapi kalau daripada pembagian tugas tu macam tak balance lah. Padahal yang lain ada. Cuma yang lain cakap saya tak pandai. Jadi takkan yang pandai ni buat, yang tak pandai tu kenalah belajar. Betul tu Puan. Yang tak pandai. Nak jadi pandai kenalah belajar baru jadi pandai. Macam kita daripada macam mana Puan, daripada lahir tak terusnya berjalan betul. Kena meniarap, merangkak, ikut proses tu lah. Kali-kali saya cakap latih yang bawah tu supaya boleh buat satu kerja, supaya bila saya cuti ke saya sakit ada pengganti. Ini saya di hospital memandangkan drawing tu ada pada saya, drawing tu ada dalam pendek saya. Okey, dia orang kononnya nak datang melawat, tapi saya ni hati lembut. Saya bagi pendek tu pada suami saya, so serahkan kepada majikan saya lah. Apabila dapat pendek tu, seorang pun tak datang melawat. Dalam satu bab orang-orang lama kata habis madu sepah dibuang lah dalam situasi tu. Ya. Dari situ kita boleh nampak kan. Si Polan tu Puan ada datang jumpa Puan di hospital melawat? Tak ada. Tak ada. Pernah ke Puan suarakan perkara ni pada orang yang lagi kanan pada dia? Bawah sikit pada dia kot, saya pernah cakap. Saya pernah cakap sampai bila nak harap saya. Memanglah tugas saya, tapi memandangkan saya mempunyai kawan-kawan yang sama bidang dengan saya, tak sepatutnya diletakkan tanggungjawab yang besar kepada saya seorang tu. Setuju Puan. Dalam konteks organisasi ni kan kita sistem kerja berkumpulan kan? Ya. Jadinya teamwork lah. Ya. Sampai sebelum saya operate tu saya pergi ke klinik kesihatan biasa untuk check up anak saya, tapi dalam waktu yang sama saya mengadu kat nurse tu, cakap saya ada mengalami masalah sikit bahagian breast saya. Lepas tu dia orang pun tengok, dia orang cakap ini tahap teruk dah ni, kenapa baru hari ni datang tunjuk, ataupun tak rasa demam ke, tak rasa sakit ke. Sampai saya jawab, saya ni dah tak tahu saya ni demam ke tak demam ke, saya rasa sama je. Sebab tekanan kerja saya rasa. Sebab kalau saya dapat cuti pun dalam masa yang sama, saya tak kena siapkan kerja tu. Apa guna saya ambil cuti? Kejamnya orang tu ya. Ya. Memang kejam. Dia bucang tu kahwin Puan? Kahwin. Kahwin? Ya. Usia dia Puan dah boleh panggil bayar? Ke muda lagi? Dia lagi lah dalam akhir 30-an. Pengalaman kerja dia Puan? Orang tu dia dah lama ke dalam bidang ni ataupun macam mana? Dia dah lama, tapi dia tak khusus pada bidang yang saya ambil ni. Jadi dia tak faham macam mana situasi nak menyiapkan satu kerja. Dia cuma tahu nak siap. Dia tahu nak sign je. Ya. Quotation tu bagi lulus. Ya. Lepas tu bila nak jawab tak pandai. Ya, dia akan mengganggu saya juga. Akan panggil, so saya Brief dia. brief kat dia semula. Ada tak Puan dapatkan khidmat nasihat daripada geng-geng pakar cara nak, maksudnya dalam bidang Puan, bidang arkitek ni, project plan ni, ada tak Puan jumpa dia orang yang biasalah arkitek ni semakin lama dia dalam sesuatu bidang tu, makin banyak ranjau yang dia lalui, makin banyak cabaran yang dia lalui. Orang lama ni yang senior-senior Puan, dia ada minta khidmat nasihat daripada dia orang? Tak ada pula, tapi sebelum dia orang meninggalkan sebelum dia orang pencen, ada lagi buat dia orang pesan.
saya supaya tekanan kerja ni kita apa? Belajar membagikan masa. Macam bagi masa, jangan terlalu fikir kerja je. Sebab kalau kita terlalu fikir kerja, memang rumah tangga kita akan mengalami masalah. Biasalah. Tapi saya tak pandai nak menguruskan sepenuhnya. Sebab bila saya dapat job, saya akan fokus job. Jadi anak-anak kita, itu yang buatkan saya rasa sedikit. Suami puan faham puan? Dia faham, alhamdulillah dia faham. Tapi dalam masa yang sama, sampai bila benda ni nak macam ni? Cuma dari satu sudut tu, alhamdulillah kita sebagai orang Islam kan puan, kita puan masih lagi dikurniakan pertolongan daripada Allah Taala mendapat seorang suami yang memahami kerja puan. Itu sebenarnya satu kelebihan buat puan. Alhamdulillah dia memang memahami. Sedikit pun dia tak ada macam mengapi-apikan dari apa, dia cuba sabar. Dia orang cakap apa puan, payah nak jumpa lelaki macam tu, 1 dalam 1000 tu. Ya kan? Suami puan dengan puan usia jarak sama sebaya ke macam mana? Jarak 5 tahun. Matang. Memang matang lah. Pernah tak si Polan ni dia ditegur oleh orang lagi atas pada dia pasal kerja dia? Maknanya kita tengok kat sini level kerja dia. Pernah. Dia kategori yang puan boleh klasifikasikan dia ni kategori yang macam mana? Dia buat pandai. Kadang dia tak pandai mana pun. Kalau kita tak ada, dia tak boleh pun nak buat macam tu. Jadi untuk dia rasa selesa, dia nak benda tu cepat supaya dia ada persiapan. Tapi dalam masa yang sama, dia menyusahkan kita. Dia banyak kali dapat teguran daripada pihak atasan lah. Ya. Jadinya kalau apa yang saya faham kat sini, selama ni dia naik pun atas hasil kerja puan. Macam tu lah. Dia hanya menangguk di air keruh je lah. Ya, kiasannya kan. Tapi puan, untuk membantu puan, menetralkan puan punya ni tu puan, saya nampak kat sini puan sebenarnya seorang yang kuat lagi tabah. Puan punyai keyakinan yang diri. Cuma seketika tu puan rasa macam diri puan ni dipergunakan dan melibatkan fikiran puan ni jadi negatif. Ya, mungkin lah. Sebabnya di dalam diri manusia ni puan, bila negatif melebihi positif yang ada dalam diri ni, seseorang manusia tu boleh jadi lemah. Puan? Okey. Untuk membantu puan, sebenarnya puan kan, puan dah kenal siapa yang menyebabkan puan berada dalam tekanan. Dan puan pun dah tahu level dia. Puan mampu, sepatutnya puan ada kelebihan, mampu untuk menundukkan dia. Kan? Sebab kerja-kerja puan, caranya macam ni puan. Kita sebagai manusia ni ada masanya kita nak mengajar orang tu perlu. Walaupun dia tu orang lebih tinggi daripada kita, kita kena ajar dia dengan cara yang tu puan akan jumpa melalui muhasabah diri. Sebab insya-Allah dengan ikhtiar puan, dengan kesabaran puan, Allah akan bantu. Puan ada tinggal solat? Ada. Ya, sebab uzur. Ya. Itu Allah bagi cuti ABC kan? Kan? ABC apa dia puan? ABC tu apa puan? Allah bagi cuti. Kan, rehat. Allah sayangkan hamba dia kan? Tapi
Macam ni puan kita ambil sikit dari sudut kerohanian sebab kita pun sesama orang yang beragama Islam dan kita pun memang dah dididik puan daripada sejak kita kecil lagi bab agama Dan sudutnya puan di sini yang kita boleh tengok, yang saya nampak puan hanya perlu kuatkan kekuatan daripada rohani puan sahaja. Dengan cara puan banyakkan solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat duha. Sebenarnya puan, ikhtiar kita ni adalah melalui doa. Orang yang ditindas ni, kalau puan sedia maklum, doanya tu tiada hisap, direct kepada Yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Puan boleh baca Quran? Boleh. Alhamdulillah. Sejuk perut suami puan. Kan? Anak-anak puan menjadi tak? Maksud saya sikap dia orang. Alhamdulillah, semoga memahami. Itu sebab apa tu puan? Sebab berkat kesabaran puan menerima dugaan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya puan, setiap manusia tak sama dugaan dia puan. Contohnya kita tak sedar Allah duga kita, tapi kita sering menyalahkan takdir. Takdir tu daripada mana puan? Siapa yang mengizinkan? Allah Ta'ala kan? Ya. Contohnya, jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Ya. Dalam surah Yasin kan? Jadinya di sini puan, sebenarnya puan berjuang. Puan tak sedar yang puan sedang berjuang. Sebenarnya yang negatif-negatifnya adalah daripada syaitan puan. Hasutan-hasutan yang negatif kan? Sebenarnya tak ada apa pun. Bila puan fikir-fikir balik kan, apa kerja yang dia bagi kat puan yang puan tak settle? Betul tak? Kan? Bila puan fikir balik, apa lagi hebat daripada dia? Betul tak? Jadi dia tu sepatutnya takut dengan puan. Sebenarnya pada konteks ni puan, dia tak boleh hidup tanpa puan. Kan? Betul Pak tu. Kan? Dia jadi menggelabah kalau saya tak angkat telefon, nak kerja. Betul tu. Tapi sebenarnya puan, yang kita cari dalam hidup ni adalah kebahagiaan yang hakiki. Maksud saya kat sini, kebahagiaan berkeluarga, sihat. Sihat tubuh badan adalah rezeki. Kebahagiaan rumah tangga adalah rezeki. Anak-anak yang digunakan sihat walafiat normal pun rezeki. Ni puan Dalam kita cuba tengok dari konteks rezeki. Puan ada tak masalah makan? Masalah makan tak cukup, makan tak cukup walau sepanjang puan menerima dugaan? Tak ada semua. Sebabnya Allah tu, sekiranya dia nak bagi seseorang tu kan, dia duga dulu. Itulah fitrah, itulah pencipta kita Allah Ta'ala. Dia nak tengok sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, kepada dia. Sebenarnya puan tidak ada masalah. Cuma puan tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Betul tak puan? Nak menangani situasi tersebut bila berada dalam keadaan stres sampai terbawa-bawa kat rumah. Mungkinlah saya sebelum ni tak pernah luahkan. Mungkin yang menyebabkan dia rasa beban. Ya. Tapi kalau nak luah kat kebarangan, saya rasa tak percaya. Biasalah puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Ya. Betul tak? Kadang-kadang orang ni bercakap depan kita, aku mendengar. Tetapi dia jadikan kita punya luahan tu Dia bahan untuk dia naik, untuk dia menikam kita daripada belakang. tu yang membuatkan saya rasa tak selesa Ya. orang sembarangan. Ya. Tapi dari satu sudut puan, cuba cari orang yang puan ada bahagian agama ke di tempat kerja puan? Ada. Puan sejuk tak pandang muka dia? Bahagian agama puan ni, dia pun banyak bahagian kan? Puan pun tentu ada
Tak semestinya ni. Puan ada tak kenalan-kenalan yang ada maksud saya yang semayang tak tinggal? Ada. Yang puan rasa bila puan bercakap dengan dia ni, puan rasa sejuk? Ya, saya ada seorang kawan tapi saya malah nak mengganggu kehidupan dia. Sudi mendengar tapi saya rasa macam membebankan dia pula kalau saya cerita. Faham? Sebenarnya puan dalam satu konteks lagi, cuba puan ajar diri puan, ini juga untuk dia pula. Maksudnya? Maksudnya kat sini, puan meluahkan perasaan kat dia. Dan puan, kita sedia maklum, dia sebenarnya ada kelebihan tu. Allah kurniakan dia kelebihan untuk dia mendengar. Kita boleh tengok ya puan, orang tu nak dengar masalah kita dengan tak nak dengar. Nampak kan? Keikhlasan hati dia. Dan itulah sahabat sejati. Sahabat yang takkan tinggalkan kawan dia walaupun dia dalam Kesusahan. ya. Dia sanggup berhabis reta dia untuk tolong kawan dia. Puan jangan takut puan. Dunia ibarat roda. Puan pun pernah dengar masalah dia kan? Ya. Kan? Jadinya dia dekat situ ada satu konteks give and take. Maknanya puan dapat, dia pun dapat. Nampak? Betul. Kan? Jadinya saling memerlukan. Betul tak? Ya. Kalau boleh puan, cuba perbanyakkan baca Al-Quran. Ya, istighfar. Dekat sini saya nak ajar satu sebelum kita memandangkan sesi kaunseling kita untuk hari ni dah nak sampai ke masanya. Dekat sini saya nak ajar puan satu teknik sekiranya puan berada dalam situasi tersebut. Sekiranya puan dalam keadaan sesi stres tengah datang, cuba kenal pasti melalui pernafasan. Ya puan? Macam mana tu? Okey, macam mana saya ajar ya. Yang pertama, puan tarik nafas ikut hidung. Okey. Tengok saya puan ya. Tarik nafas ikut hidung sedalam-dalam yang mungkin. Puan tahan di fikiran nafas, tahan nafas. Dan di dalam fikiran dan hati puan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas melalui mulut perlahan-lahan. Tengok ya, saya demo yang proper. Buat berulang-ulang-ulang. InsyaAllah puan. Sekiranya puan dalam stres, jangan berada di tempat tu. Sebagai orang Islam, saya cadangkan puan terus istighfar. Pertama sekali istighfar. Istighfar sebanyak 33 kali. Tapi kita kena didik ya puan ya. Dia tak boleh terdapat puan. Kena didik. Istighfar. Tangan jari puan ni boleh main 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 sebelah jari saja puan. Kan puan? Ya. Nanti balik puan boleh buat. Okey. Sekiranya tidak mampu juga puan, terus beredar daripada kawasan tersebut, pergi ambil wuduk. Perlu ambil wuduk. Itulah senjata kita sebagai orang Islam. InsyaAllah. Sebab puan daripada lahiriah, dari sudut fizikal puan tidak ada masalah. Puan normal. Tak ada masalah cacat anggota. Allah kurniakan puan dengan kelebihan otak yang cerdik. Fizikal yang baik, kesihatan yang baik. Cuma puan ada sedikit masalah rohani. InsyaAllah next meeting kita, saya insyaAllah jika puan amalkan ini, puan akan datang dalam keadaan yang positif. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya puan.
Sebenarnya puan tidak ada masalah. Sebenarnya itu hanya hasutan syaitan. Ya. Puan terlampau layan sangat kehendak dia. Sampai puan lupa. Sebagai seorang Islam, keutamaanku ada pada Allah Ta'ala. Okey, cuba jaga solat. Ya, puan? Cuba jaga solat di awal waktu. Bunyi azan sahaja, kita kalau boleh puan set, tulis. Kalau boleh tuan print out jadual mingguan. Jangan bulanan, terlalu banyak nanti akan crowded puan. Setiap minggu, jadual mingguan waktu solat daripada internet. Print dalam bentuk A4, letak di depan partition puan. Di tempat kerja puan tu letak partition. Okey. Sampai waktu solat, puan terus pergi solat. Sebabnya, sekali puan ingat pada Allah Ta'ala, berpuluh-puluh kali, berbanyak-banyak kali Allah akan ingat pada puan. Sebab Allah suka kepada hamba-Nya yang meminta. Allah Maha memberi dan Dia tidak meminta daripada kita. Maksudnya macam ni puan. Puan hanya jaga apa yang Allah nak je daripada hamba-Nya. InsyaAllah, sekali kita ingat Dia, berpuluh-puluh kali Dia akan bantu kita. Allah Maha Penyayang. Puan nak dengar satu kisah? Pelacur masuk syurga? Seorang pelacur ni puan, kita sedia paklum pelacur. Pelacur ni puan faham macam mana? Ahli neraka, betul? Ya. Orang yang menjual tubuh dia, orang yang mendapatkan sumber rezeki daripada yang haram. Tapi boleh masuk syurga. Puan pernah baca tak kisah ni? Ya. Dia masuk syurga dengan izin Allah Ta'ala sebab dia bagi anjing kurap minum air. Ingatkan, melalui lopak air daripada kasut dia, betul? Ya. Betul. Dekat sini kita boleh tengok puan, betapa penyayangnya Allah. Sebab seseorang hamba yang masuk ke syurga tu bukan kerana amalan dia puan, tetapi kerana ihsan daripada Allah Ta'ala. Okey, ihsan, ya. Tapi dalam satu konteks yang kita tengok kat sini, keikhlas itu je usaha yang puan kena buat. Dapatkan keikhlasan dalam beribadat. Tetapi kita kena ingat kita ada musuh, iaitu syaitan. Jadi puan nak kenal musuh puan. InsyaAllah, saya rasa macam mana perasaan puan sekarang ni bila dah keluar? Betul sikit. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jadi saya rasa kita boleh tambahkan sini. Sekiranya puan ada apa-apa ni, sementara nak tunggu ni, puan boleh berjumpa dengan saya. Ya, tidak ada masalah. InsyaAllah saya akan bantu puan seberapa daya yang mampu untuk puan pulih daripada stres. Terima kasih Cik Wan kerana sudi membantu saya. Tak ada masalah, pantul tugas saya. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Hingga nanti kita jumpa lagi lah puan. Dan nanti saya